penyakit ini. Bagaimana satu penyakit itu mensasarkan kumpulan populasi, itu pun sebahagian daripada epidemiologi saya difahamkan. So saya nak tanya kepada Prof, strategi yang diguna oleh Malaysia, kerajaan Malaysia dan juga kerajaan-kerajaan lain di dunia adalah suppression, adalah untuk kita buat perintah kawalan pergerakan, sama ada full lockdown ataupun partial seperti mana di Malaysia dan juga di UK, untuk kita menghentikan rantaian jangkitan. Jadi saya nak Prof jelaskan dengan mudah kenapa penting sangat untuk kita duduk di rumah. Okey. Pertama, saya boleh mengatakan di sini sebenarnya ada penyakit baru. Jadi banyak yang tidak kita ketahui tentang penyakit baru tersebut. Namun begitu, apabila penyakit itu adalah suatu penyakit berjangkit, salah satu cara yang epidemiologi selalu cadangkan kepada kerajaan dan badan-badan yang menguruskan kesihatan di sebuah negara adalah untuk menggunakan kuarantin. Dan ini adalah suatu proses yang saya kira langkah yang telah berkurun lamanya, mungkin daripada abad ke-7 atau ke-8. Jadi ini bukan adalah suatu langkah yang baru. Dan ini ternyata berkesan dalam hampir semua penyakit berjangkit yang menular dengan cepat. Dan ia mempunyai logik yang di belakang sebab-sebab yang kenapa langkah-langkah yang perlu dijalankan. Dan logiknya adalah sekiranya kita tidak berdekatan dengan orang yang mempunyai penyakit, maka risiko kita untuk mendapat penyakit tersebut berkurangan dengan banyak sekali. Jadi itu yang penting. Sebab itu apabila saya lihat kerajaan telah mengeluarkan perintah kawalan pergerakan, maka saya amat menyokong sekali. Sebab saya tidak nampak apa langkah lain yang kerajaan boleh lakukan yang boleh membendung penyakit ini dengan cepat. Dan kita sebenarnya mempunyai suatu tingkap, orang kata tingkap ataupun window of opportunity, iaitu supaya kita membendung penyakit ini, dan kita mempunyai tingkap ini tidak berapa lama, mungkin beberapa minggu saja, untuk mengurangkan lengkung epidemik tersebut. Baik Prof, kita banyak dengar tentang nak meratakan lengkung. Maksudnya kita nak melihat apabila graf itu dapat diratakan dan insyaAllah dapat diturun, itu disebut sebagai satu kejayaan. Jadi saya nak tanya kepada Prof, sekarang ini kita dengar kita nak mensasarkan kadar jangkitan RO yang kurang daripada 1. Saya difahamkan mengikut WHO, setiap seorang penyakit coronavirus ataupun COVID-19 boleh berjangkit sampai ke 2.4-2.6 orang. Itu kadar jangkitannya. Jadi kita nak kurangkan kepada less than 1, kurang daripada 1. Dalam bahasa mudah, apakah maksud ini? Okey. R ni dalam bahasa mudah adalah bilangan orang yang boleh dijangkiti oleh seseorang yang mempunyai ejen tersebut. Maksudnya ejennya adalah virus inilah. Jadi dalam kes ini adalah virus COVID-19. Jadi kalau R itu adalah sama dengan 2, maksudnya seorang pesakit boleh jangkit 2. Jadi kalau R dia sama dengan 1, penyakit itu tidak akan hilang daripada penduduk sesebuah kawasan. Jadi maksudnya ia akan menular, cuma ia akan menular dengan kadar perlahan. Jadi seorang akan hanya menyampaikan penyakit ini, menyebar, menularkan penyakit ini kepada seorang yang lain. Dan lama-kelamaan keadaan ini akan dipanggil sebagai satu penyakit endemik, bukan epidemik. Endemik. Dia sentiasa ada dalam taburan. Sekiranya R kurang daripada 1, jadi secara purata setiap pesakit akan menularkan penyakit beliau kepada kurang daripada seorang. Jadi lama kelamaan penyakit ini akan hilang dengan sendiri. Ini disebabkan ketahanan diri orang lain, mereka lebih baik.
pada kadar apa yang mungkin boleh kita melihat kepada tamatnya Perintah Kawalan Perkhidmatan dari segi sains dia. What conditions will necessitate the government, or not necessitate, will encourage the government to loosen up on the suppression strategy? Okay. Pertama kita mesti melihat bilakah penyakit ini akan menjadi pada peringkat yang tertinggi. Peak. Jadi curve. The peak of the curve tidak berhenti di situ saja. Kita perlu melihat selepas peak itu, adakah dia akan jatuh. Jadi maksudnya dia kes tidak bertambah. Dan ini mesti sesuatu keadaan yang berlanjutan untuk beberapa ketika yang tertentu. Hujah sains di belakang, di sebalik keputusan PM untuk melanjutkan MCO sehingga 14 bulan April? Ya, saya jangka dan saya amat menyokong seperti yang saudara sekalian mungkin telah nampak. Saya telah dipetik oleh New Straits Times sebagai berkata MCO itu mungkin perlu 6 minggu. Jadi itu dari segi saintifiknya. Kalau kita kira purata tempoh inkubasi adalah antara 7 hingga 14 hari. Mungkin ada yang lebih daripada itu tersebut. Jadi kita perlu melihat pengurangan dalam 7 hingga 14 hari juga. Jadi kalau sekiranya ini mencapai satu tahap yang paling maksimum dan menunjukkan penurunan selepas itu, maka mungkinlah kerajaan boleh berkata bahawa MCO ni ataupun Perintah Kawalan Pergerakan ini boleh ditamatkan. Okey Prof, itu membawa saya kepada soalan seterusnya, iaitu katalah pada 14 hari bulan April, dengan izin Tuhan, kita dah melihat satu trend penurunan yang jelas, dan epidemiologis pun kata boleh kita longgarkan PKP, Perintah Kawalan Perkhidmatan. Apakah pada 14 hari bulan April kita menang perang dan segalanya kembali kepada normal, kita kembali kepada kehidupan biasa, ataupun apakah the war is still not won? Saya amat saya perlu berhati-hatilah sebelum kita boleh mengatakan bahawa peperangan ini telah tamat. Sebab penyakit berjangkit mempunyai kemungkinan untuk kembali lagi. Yes. Kita telah melihat di negara China, di mana Wuhan telah mengadakan lockdown yang lebih teruk daripada kita. Bukan PKP kita ni, kita punya PKP kira tak berapa teruk lah kalau compare dengan Wuhan. Mereka telah mengalami PKP selama 2 bulan. Dan mereka mengatakan bahawa hanya pada bulan April, selepas 2 bulan, dan itu dah berperang dengan virus, mereka akan memulakan balik perkhidmatan. Tetapi mereka amat berhati-hati dalam mengeluarkan kenyataan tersebut. To stay for now. For now. Saya rasa selepas dikira tamat wabak ni, kemungkinan penjarakan sosial ini akan berterusan selama 3 atau 6 bulan. Akan berterusan. Prof Awang, sebelum saya ke segmen ekonomi, saya nak tamat dengan satu pandangan yang perlu dijawab. Kenapa tidak kita lepaskan saja supaya kita dapat herd immunity secara pukal, besar-besaran. Dalam sains, kalau kita dapat immunity pukal, maksudnya virus ini tidak bahaya kepada manusia lagi. Dan kalau kita lepaskan saja, mungkin spike dia sangat-sangat tinggi, tetapi akhirnya kita akan turunkan lengkung itu ke bawah dalam masa yang sangat-sangat cepat, berbanding dengan strategi mitigation ini yang mungkin akan mengambil masa yang lebih lama. Dan kesan kalau kita lepaskan kepada kemudahan dan juga aset kita ni, perkhidmatan kesihatan kita. I want you to talk about the pressure on the healthcare system in the different strategies. Okay. Dari segi epidemiologi,
apa yang dipanggil sebagai herd immunity, true herd immunity yang sebenar-benarnya adalah apabila 95% daripada suatu penduduk suatu tempat mempunyai imuniti terhadap sakit tersebut. Sebab itu saya amat berhati-hati nak mengatakan bahawa herd immunity melalui jangkitan virus ini boleh apabila dilepaskan dalam penduduk adalah suatu langkah yang wajar. Dan saya rasa tidak ada epidemiologis di dunia yang berani nak mengatakan ini adalah satu langkah yang baik, disebabkan kematian yang kita lihat apabila terjadinya jangkitan normal, jangkitan infeksi seperti berlaku di Itali dan di China, kematiannya adalah amat tinggi. Dan mereka bukan mempunyai kematian 1%. Mereka kadar kematian adalah 4 hingga 9%. Jadi kita tidak boleh mengambil langkah ini buat ketika ini. Kalau berjangkit terlalu ramai, kita tak cukup katil dan tak cukup katil ICU, tak cukup ventilator. Boleh jelaskan sikit, Prof, kepada rakan-rakan? Okey. Kementerian Kesihatan merupakan pihak yang diamanahkan untuk menjaga kesihatan negara. Dan kalau kita kira semua katil dalam Kementerian Kesihatan lebih kurang dalam 42,000 katil. Dalam 42,000 katil itu apa yang dipanggil sebagai spare capacity ataupun kebolehan untuk memasukkan pesakit yang baru mungkin hanya dalam 3,000 atau 4,000 saja, iaitu dalam 10% dari 42,000. Disebabkan banyak lagi penyakit lain yang perlu dirawat oleh doktor-doktor yang dirawat di hospital-hospital. Jadi ini bermaksud kalau kita bina pun hospital baru, tambahkan kapasiti mungkin kepada 5,000 atau 6,000 dan ramai yang dijangkiti, maka ramailah yang perlu masuk kepada hospital. Kalau kita kata 1% daripada penduduk Malaysia yang perlu rawatan dan masuk hospital, itu merupakan 320,000 pesakit. Kita tidak mempunyai kapasiti untuk merawat 320,000 pesakit. Sangat banyak, terutamanya Italy, tidak cukup katil ICU, tidak cukup ventilator. Doktor-doktor terpaksa buat keputusan yang sangat-sangat impossible decision to decide who lives and who dies. Yeah, this is a question of a great ethical concern. Okay, it is not for the doctor to decide whether you live or not. Okay? Doctors really cannot make that decision. That decision basically has to be done in conjunction with the family. You may not have the facilities, but then it is. I feel the duty of the government to make sure the facility is available. If I may just add on one more thing to what Prof. Awang has said about herd immunity and such. Okay? To get herd immunity, I mean, for now, it's not possible for you to get a vaccine so far. We don't know what kind of immune response we have. We don't know how good it is. And as I said before, previously, other people have got a second attack of coronavirus. So to have to use the vaccine without properly validating it would be actually more detrimental. Does this virus produce immunity that makes you get it a second time and get it more severe? That's another issue to think about. Don't know. Mahendran, let's talk about the non-medical side of COVID-19, but still firmly rooted in science, evidence-based decision making. Yang pertamanya, Prof. Mahendran, melihat kepada kepakaran Prof. Mahendran, apakah yang boleh kita buat dari segi teknologi untuk kita mengesan dan untuk kita menjejak, track and trace better the spread of COVID-19 and also use data to try to ensure that we can flatten the curve? Thank you, YB. I think one of the key things that we are seeing is that we are, although the epidemic's here, we are living in an era where technology today is available that we can actually do many things, but it varies according to different countries in the stages of development. If you see, I think earlier you mentioned about Korea, and we see that, you know, a society that is highly connected, such as Korea, today is able to track, people in large chunks over time, and we see that technology allows
us to track, the population. A lot of consumer companies do it, and tracking. I left Britain about a month and a half ago to get to Hubei province in China, and at the time I thought this was a really stupid decision. So I did not expect the situation that we're in now, that actually Wuhan is safer than Britain. How has China taken control of this crisis? Well, I've been living in Shanghai with Wuming for the last 3 weeks. I want to show you a bit of an insight into life here in China at the moment, and in particular 3 things the Chinese government have done to control the crisis that I think would be pretty hard in Britain. It's not all sunshine and daffodils. I'll talk a bit about the darker side at the end of the video. The Chinese government collect an immense amount of data about their citizens, and they're using it in novel ways to tackle the coronavirus. Every time Wuming and I want to leave the apartment complex, she's got to scan her face, and those images, as well as the images from all the CCTV cameras in China, of which there are about 200 million, are fed into a central database and then analysed using machine learning. So it means basically if you're in sight of a camera, with about 5 on this crossroads, then it's likely that the Chinese government have analysed your face and know where you are. Another big source of data is the WeChat app. You might have heard of it. So that's WeChat. It's social media and your debit card all rolled into one super app, which is really convenient, but obviously also tracks. So the state know where you are, what you've bought, and what you're saying to friends. That's just the status quo, and the Chinese people generally know about this. The images you see are actually from the state media. But they're using this data to try the highest tech epidemic control ever attempted. So if you get ill in China and you go to a hospital, the hospital will register with the authorities, and the authorities will pull your name down from this big database. And they have an algorithm that will be able to tell you all the different places that you've been in the last 14 days and all the people that you might have been in contact with. So the bread that you bought with the WeChat app, the baker now will be notified that they have to self-quarantine for 14 days. And the people that you were next to on the flight, they now have to self-quarantine for the next 14 days. Every single citizen has a code, red, amber or green. I guess you are yellow. Why? Why? Because you come to Shanghai, not have 14 days. I'm a green. Safe. But if I'm yellow, shouldn't you be yellow? No, just you are yellow. Maybe next week you are green. Good. Some city only green